ke channel Ustazah Ina UAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian? Ustazah doakan semoga anak-anak berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Mari belajar bersama Ustazah Ina. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar bidang sirah tahun 3 meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai rujukan, anak-anak bolehlah membuka buku teks pendidikan Islam tahun 3 bermula muka surat 108 sehingga 111. Baiklah anak-anak, mari kita lihat objektif pembelajaran yang akan dicapai di akhir sesi pembelajaran ini. Pertama, diharapkan anak-anak akan dapat menghuraikan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat menerangkan dua daripada kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Dan ketiga, diharapkan semoga anak-anak dapat menyenaraikan contoh dalam menghidupkan sunnah sifat tabligh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian. Apakah yang dimaksudkan dengan tabligh? Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu daripada sifat wajib para Nabi alaihimussalam. Mereka, iaitu para Nabi kita, menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah SWT kepada umat mereka. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat dari kaum musyrikin. Justeru itu, sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Ini merupakan salah satu cara kita meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Ya anak-anak, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya dalam hadis baginda, Ballighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini jelas menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW menuntut kita sebagai umatnya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Contohnya, jika anak-anak telah mempelajari sesuatu ilmu di sekolah yang disampaikan oleh guru anak-anak, sewajarnya dan seharusnya kita menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari tersebut kepada orang lain untuk mendapat kebaikan dan manfaat bersama. Baiklah, sekarang mari kita lihat keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW yang seharusnya kita teladani.
Ya anak-anak, mari kita lihat beberapa kisah yang menunjukkan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kisah dakwah secara rahsia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kisah peristiwa di Bukit Safa. Ketiga, kisah peristiwa di Taif, dan keempat, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan penulisan. Kisah yang pertama di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keunggulan sifat tabligh baginda ialah dalam kisah dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka yang rapat dengan baginda ialah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Mereka ini antara orang yang terawal memeluk agama Islam. Bukan itu sahaja anak-anak. Walaupun begitu, terdapat cabaran yang Nabi hadapi ketika menjalankan dakwah secara rahsia. Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cabaran ini? Ya anak-anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap amanah memikul tanggungjawab bertabligh, iaitu tanggungjawab menyampaikan ajaran agama Islam. Baginda tidak berputus asa dalam menyampaikan dakwahnya. Kisah yang kedua iaitu peristiwa di Bukit Safa. Anak-anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulaukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda. Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Dan apa pula tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cabaran tersebut? Ya anak-anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran ini. Baginda terus merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Ya anak-anak, keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dalam kisah yang ketiga iaitu peristiwa di Taif. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Taif, baginda telah berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Taif. Namun baginda menghadapi cabaran di mana baginda diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Apa pula tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menangani cabaran tersebut? Ya anak-anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin cekal dalam berdakwah dan tidak sedikit pun membalas mereka dengan kekerasan. Seterusnya, kisah yang keempat ialah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan penulisan. Baginda telah mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Raja Habsyah, Raja Farsi dan Raja Mesir. Antara cabaran yang baginda hadapi ialah sebahagian besar daripada mereka menolak dan menentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui penulisan baginda. Ada yang mengancam untuk memerangi umat Islam. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menangani cabaran tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan tugas dakwahnya tanpa berputus asa. Seterusnya memperkukuhkan negara Madinah.
Baiklah anak-anak, mari kita lihat kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Pertama, ajaran Islam tersebar luas. Kedua, semakin banyak yang meninggalkan penyembahan berhala. Ketiga, akhlak mulia telah diamalkan dalam kehidupan. Dan keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Sebagai rumusan, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Seterusnya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita meneladani akhlak terpuji dari Nabi Muhammad SAW melalui kisah-kisah yang telah dipelajari sebentar tadi. Sebagai latihan, cuba anak-anak kenal pasti akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bertabligh, iaitu ketika baginda menyampaikan ajaran Islam. Kemudian, tuliskan dalam ruangan kosong yang disediakan. Ya anak-anak, saya berazam akan mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Saya akan mengamalkan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti... Cuba jawab ya anak-anak. Semoga berjaya. Alhamdulillah, sampai di sini dahulu pelajaran kita untuk kali ini. Ustazah doakan dan harapkan semoga anak-anak dapat memahami dan seterusnya dapat meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian anak-anak semua. Jadilah umat Nabi Muhammad SAW yang cintakan dan kasih kepada baginda. InsyaAllah, hingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.